Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmadullah ta'ala wa nashkuruh wa nusalli wa nusallimu ala sayyidina Muhammadin alladhi balagha risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah hatta atahu al-yaqin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Thumma amma ba'd. Pertamanya mari kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala di atas izin dan kurnianya dan taufiknya dapat kita bersama-sama meneruskan kuliah kita pada petang ini. InsyaAllah tajuk perbincangan kita berkaitan dengan syirik kecil. Berkaitan dengan syirik kecil bahagian kedua, iaitu membincangkan tentang syirik kecil yang tersembunyi. Syirik kecil yang tersembunyi. Syirik kecil yang berlaku, syirik kecil boleh berlaku secara zahir dan juga boleh berlaku secara tersembunyi, sebagaimana yang kita telah sentuh pada pertemuan yang lalu. Syirik kecil sekiranya berlaku pada perkataan dan perbuatan, maka ianya dinamakan sebagai syirik yang zahir atau syirik yang jali. Kalau dilihat dari segi tersembunyi dan zahirnya, syirik terbagi pada dua jenis, yang jali dan kedua syirik yang khafi. Syirik jali atau syirik zahir adalah syirik yang berlaku secara terang-terangan. Manakala syirik yang khafi, yang tersembunyi, adalah syirik yang berlaku secara tersembunyi. Syirik yang zahir adalah syirik yang berlaku dalam perkataan dan anggota, manakala syirik yang tersembunyi adalah syirik yang berlaku dalam hati seseorang. Ini adalah pengenalan sebagai satu imbasan terhadap apa yang kita ambil pada pertemuan yang lalu, yang kita bincangkan berkaitan dengan syirik zahir dan syirik yang tersembunyi, ataupun syirik yang jali dan syirik yang khafi. Syirik jali ada yang syirik besar, boleh jadi besar, boleh jadi kecil, syirik akbar dan asghar. Begitu syirik yang tersembunyi boleh jadi syirik akbar dan asghar. Cuma tajuk perbincangan kita pada kelas-kelas kita yang terakhir ini, kita berfokus kepada perbincangan berkaitan syirik yang dikatakan dinamakan sebagai syirik yang kecil, syirik kecil, dan kita bincangkan hari ini syirik yang tersembunyi. Pada pertemuan yang lalu kita bincangkan tentang syirik kecil, namun fokus kita pada syirik dalam perkataan. Pada perkataan. Hari ini kita fokus pada syirik yang tersembunyi. Juga pada minggu depan kita pun masih lagi pada bab syirik yang tersembunyi, namun dengan contoh yang lain. Kemudian minggu seterusnya barulah kita pergi pada syirik yang berlaku, syirik kecil yang berlaku dalam amalan. Syirik kecil yang berlaku dalam amalan. Okey. Perbincangan berkaitan syirik kecil yang berlaku dalam hati akan diringkaskan dalam bentuk contoh-contoh berikut agar persoalan ini dapat difahami secara mudah. Jadi kita akan bincangkan dengan contoh. Nak bincangkan tentang sesuatu yang tersembunyi ini, kita nak detailkan berkaitan dengan apa bentuk hati, apa jenis niat dan sebagainya, mungkin mengambil masa yang lama untuk kita memahaminya. Maka untuk mudah kita terus ambil contoh. Apakah dia contoh syirik yang tersembunyi, syirik yang berlaku dalam hati dan yang dikategorikan sebagai syirik kecil. Contoh pertama, riya. Kita akan bincangkan secara detail pada hari ini. Contoh kedua, menginginkan keduniaan dalam amalan akhirat.
inginkan dalam amalan akhirat. Kita akan bincangkan berkaitan dengan orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan dengan tujuan untuk kurus. Adakah masuk syirik ataupun tidak? Menginginkan kemaslahatan dunia dalam amalan akhirat, dalam amalan ibadat. Kita tak katakan syirik, ini tajuk saja, tajuk. Dan ada sebahagian amalan yang masuk dalam bab syirik yang kecil, ada amalan yang tidak termasuk dalam syirik yang kecil. Kita akan bincangkan nanti. Ini pada pertemuan akan datang insya-Allah. Kita tangguhkan dekat dengan pada kelas akan datang dan dekat dengan Ramadan. Yang ketiga, antara contoh syirik kecil yang akan dibincangkan juga nanti ialah berkaitan dengan kebergantungan dengan sebab. Kita dah syarahkan dengan detail buat syirik mengambil asbab pada ketika membicarakan syirik besar jenis-jenisnya. Jadi saya hanya sebut sekali imbas nanti pada pertemuan akan datang, tidak detailkan seperti mana bab menginginkan keduniaan dalam amalan akhirat. Dan yang keempat ialah bab tatayur. Tatayur ini juga masuk syirik kecil dalam bab tertentu kita akan bincangkan. Kadang-kadang tatayur boleh jatuh pada syirik besar dan syirik kecil. So, fokus perbincangan kita berikan penumpuan pada satu tajuk yang agak penting untuk kita bincangkan, iaitu berkaitan dengan riya. Syirik kecil dalam kategori riya. Itu riya salah satu daripada contoh syirik kecil. Ta'rif riya. Apa erti riya? Maksud riya adalah memperlihatkan amal soleh kepada manusia. Itu tunjukkan amal soleh kepada manusia dan memperelokkannya. Satu, tunjukkan amal. Kemudian amalan tadi diperelokkan. Dengan tujuan, ini sangat penting kerana kadang-kadang sebahagian amal soleh memang perlu dilakukan di hadapan manusia atau bersama dengan manusia. Seperti solat berjamaah. Ada amalan yang perlu kita rahsiakan seperti solat qiyam atau amalan-amalan sedekah. Kadang-kadang amalan-amalan ini dibenarkan dan malah digalakkan untuk dilakukan secara zahir, iaitu di depan manusia, namun perlu dipelihara niat seseorang agar tidak terjatuh dalam perkara syirik. Kerana syirik kecil yang diwakili oleh penyakit riya ini, maksudnya memperlihatkan amal soleh kepada manusia. Itu amal soleh yang sepatutnya disembunyikan kemudian dizahirkan di depan manusia dan memperelokkannya, iaitu beramal dengan lebih elok. Itu solat kerana manusia melihatnya, jadi kita memperelokkan solat kita. Kita perelokkan bacaan, perpanjangkan bacaan, atau perelokkan cara perlaksanaan kerana dengan pandangan manusia, ataupun kita memperelokkan pakaian semata-mata kerana pandangan manusia, bukan kerana perintah Allah agar kita mengambil zinah atau perhiasan atau pakaian yang elok ketika solat. Jadi perkara ini berkaitan dengan urusan hati. Suatu ditaklidkan di sini, iaitu dikaitkan dengan satu formula, iaitu dengan tujuan memperelokkan amal soleh, memperlihatkan amal soleh dan memperelokkannya dengan tujuan. Ini penting, dengan tujuan mendapat pujian manusia atau disanjung. Pertama untuk dapat pujian manusia atau agar disanjung. Tujuannya agar disanjung. Ya, sama ada orang puji di depan, orang puji dia Masya Allah, puji dengan perkataan, mana hasilnya daripada perkataan manusia memujinya, ataupun hasil yang didapati daripada amalannya yang diinginkan adalah manusia memandang tinggi kepadanya. Ia disanjung. Ini dinamakan sebagai riya. Dan riya ini merupakan syirik kecil. Dari mana kita tahu? Kerana hadis Nabi SAW. Nabi yang mengatakan bahawa ini adalah riya.
Nabi kata ittaqur riya fa innahu syirkul asghar. Hendaklah kalian berhati-hati dengan riya. Berhati-hati dengan riya. Sesungguhnya riya merupakan asyirkul asghar. Riya merupakan syirik kecil. Sesungguhnya hendaklah kalian ittaqur riya, jauhi riya, fa innahu syirkul asghar. Sesungguhnya riya merupakan syirik kecil. Rawahu Ahmad. Dan dalam hadis yang lain Nabi SAW bersabda, inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Sesungguhnya yang aku paling takutkan, sesuatu perkara yang berlaku pada kalian adalah syirik kecil. Kenapa Nabi lebih takutkan syirik kecil? Sebab Nabi SAW mengetahui bahawa sahabat-sahabat Rasulullah SAW apabila mereka telah menerima Islam dan mereka ikhlas dalam ikhlas dan jujur dengan keislaman mereka, tak mungkin mereka ini kembali kepada kekufuran atau melakukan kemunafikan, suatu perkara yang munafik. Jadi, tapi Nabi bagi satu penyakit yang menyebabkan Nabi risau terhadap amalan umatnya. Nabi SAW terselamat daripada penyakit riya. Nabi memang tak ada riya. Untuk Rasulullah tidak pernah melakukan satu amalan kerana riya ataupun sum'ah. Kerana hati Nabi SAW, Allah dah beritahu, Nabi SAW itu tidak menunjuk-nunjuk dan tidak menginginkan sesuatu. Nabi buat sesuatu hanya kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Malah ayat walaupun ia berkaitan dengan Isra' Mi'raj, berkaitan dengan ketika Nabi di Mi'rajkan, ma kadzabal fuadu ma ra'a, hati Nabi tidak mendustakan apa yang dilihat oleh matanya. Itu ketika Mi'raj. Makna lain yang disebutkan oleh ulama, ma kadzabal fuad, sebagai kata ma kadzabal fuad, hati Nabi ni memang tak pernah berdusta. Wa ma ra'a, ma kadzabal fuadu ma ra'a. Hati tidak pernah berdusta terhadap apa yang dilihat. Ini satu tazkiyah terhadap hati Nabi SAW. Jadi, ada ulama menyebutkan bahawa ayat ini juga menunjukkan bahawa Nabi tidak riak atau tidak menginginkan suatu perkara lain kecuali wajah Allah, dan Nabi SAW takkan berbeza. Apa yang Nabi nampak, apa yang Nabi buat pasti sama dengan apa yang dalam hati Nabi SAW. Ini disebutkan dalam sebahagian bertafsir. Jadi untuk umat Muhammad, siapapun mereka, maka ia terdedah kepada penyakit ini, penyakit syirik yang kecil. Ini yang Nabi risaukan. Mereka berkata, qalu ya Rasulullah, wa masyirkul asghar, wahai Rasulullah, apakah dia syirik kecil tersebut? Qala ar-riya. Nabi kata syirik kecil adalah ar-riya. Inna Allah yaqul, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, yauma tujazil ibad bi a'malihim, pada hari Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan balasan terhadap, hari Allah memberikan balasan terhadap hamba-hambanya di atas amalan yang dilakukan. Allah berkata kepada orang-orang yang melakukan amal dengan riya, Allah kata izhabu ilal ladzina kuntum turauna bi a'malikum fid dunya fanzuru hal tajiduna indahum jazaa. Allah berkata kepada orang yang beramal dengan amal riya, ketika Allah nak balas, Allah diperlihatkan amal kebaikan dilakukan. Namun sekiranya amal kebaikan itu merupakan amalan yang dilakukan kerana riya dan tidak menginginkan wajah Allah, Allah kata izhabu ilal ladzina kuntum turauna bi a'malikum fid dunya. Pergi bawa amalan kalian ini, pergilah kepada orang-orang yang kalian lakukan amal soleh ini kerana mereka ketika di dunia dahulu. Fanzuru hal tajiduna indahum jazaa, maka tengoklah adakah mereka memiliki balasan pahala untuk diberikan kepada kalian. Itu Allah Subhanahu wa taala tidak menerima amalan kecuali yang dilakukan untuknya. Allah Subhanahu wa taala tidak
tidak menerima satu amalan kecuali amalan-amalan yang dilakukan ikhlas untuknya. Sekiranya ada keinginan manusia dengan amalannya kepada selain Allah Subhanahu Wa Taala, Allah perintahkan pergi kepada orang tersebut hari akhirat, minta pahala dengan mereka, dan sudah tentu mereka ketika itu juga sangat memerlukan pahala, dan takkan seseorang itu mendapat hasil ataupun pahala yang diinginkan. Okey, ini berkaitan dengan ta'rif. Kita faham dan kenapa kita namakan riya ini sebagai syirkul asghar, kategorikan sebagai syirik kecil. Dan tentang hukum syirik kecil, apa maknanya kita dah bincangkan pada pertemuan yang lalu, dua pertemuan yang lalu, iaitu syirik kecil hukumnya dosa besar, berdosa besar, malah ianya antara dosa besar yang paling besar, okey. Dan cuma pelakunya tidak dihukumkan terkeluar daripada agama Islam. Tajuk seterusnya kita bincang tentang hukum. Ini hukum bukan berkaitan dengan bukan berfokus kepada terkeluar Islam ataupun tidak, namun dari segi amalan-amalan yang dimasuki oleh penyakit riya. Apa yang akan berlaku? Okey. Dua peringatan pertama, hukum umum. Kemudian kita berikan penjelasan secara terperinci di bahagian penjelasan di bawah. Barang siapa beramal soleh, hukumnya, barang siapa beramal soleh mengharapkan wajah Allah Subhanahu Wa Taala yang bercampur dengan riya, maka dia telah melakukan syirik terhadap Allah Subhanahu Wa Taala dalam amal hatinya, iaitu tidak ikhlaskan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Syirik jenis ini merupakan syirik kecil dan ia mungkin boleh terjadi kepada orang-orang mukmin. Jadi syirik kecil boleh berlaku terhadap orang-orang yang beriman. Tak ada siapa pun yang boleh terselamat daripada penyakit ini kecuali dengan bantuan Allah. Kecuali dengan kalau orang yang terlibat dengannya cepat-cepat bertaubat kepada Allah agar amalannya diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan Allah ampunkan kesalahannya. Barang siapa yang beramal soleh semata-mata ingin memperlihatkannya kepada manusia, ini riak semata-mata, tak ada bercampur aduk dengan niat ikhlas dengan Allah, memang betul-betul riak, maka dia berada dalam bahaya yang boleh menjerumuskan dirinya dalam kemunafikan. Dalam kemunafikan yang menyebabkan pelakunya dihukumkan kafir di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Nifaq, iaitu kemunafikan, adalah syirik dan kufur akbar. Kita tahu bahawa riak dulu. Satu riak syirik kecil yang kita akan bincangkan lebih detail. Riak yang kedua adalah riak yang berlaku kepada golongan munafik. Riak berlaku golongan munafik iaitu riak yang berasal daripada kekufuran, yang langsung tidak ada keikhlasan. Jadi orang-orang yang melakukan amal soleh yang sejak pada awal lagi hanya inginkan pandangan manusia dan dia tidak inginkan wajah Allah, dikhawatiri mereka ini akan terjebak dengan penyakit nifaq. Yang mana nifaq adalah kufur akbar atau syirik akbar menurut setengah istilah ulama yang lain, termasuk dalam kufur kategori syirik akbar. Okay. Ini hukum umum. Ini adalah hukum umum. Kalau kita detailkan penjelasan terhadap urusan berkaitan dengan amalan hukum berkaitan dengan amalan-amalan yang berlaku riak padanya, kita boleh detailkan seperti berikut. Penjelasan tentang keadaan riak adalah seperti berikut. Mana keadaan berlakunya riak seperti berikut. Situasi pertama. Keadaan pertama, orang yang riak. Satu, sekiranya dorongan beramal sejak daripada awal lagi adalah riak. Iaitu kita sebelum solat, kita tak solat. Bukan kita. Seseorang ni tak solat. Tiba-tiba dia nampak ada gurunya lalu. Atau anak muridnya lalu. Atau orang yang disegani lalu. Atau siapa sahaja lalu. Yang dia menginginkan pandangan orang tersebut. Dia memang sejak pada awalnya tengah duduk, relax, malas, ataupun duduk diam, tiba-tiba nampak seseorang tu lalu yang dia inginkan wajahnya dan dia inginkan supaya orang tu pandang pada dia dan puji pada dia.
Jadi dia pun beramal. Beramal berpunca daripada ingin menunjuk, ingin memperlihatkan. Bila dia beramal, kemudian pelakunya meneruskan perkara tersebut. Artinya memang berada dalam keadaan riak, meneruskan keadaan tersebut dalam amalannya sehingga selesai. Solatnya daripada awal hingga akhir tujuannya adalah untuk tarik perhatian manusia. Maka ini adalah termasuk dalam syirik kecil yang dikhawatiri akan membawa kepada kekufuran nifaq. Ini jelas. Kita kata syirik kecil, kenapa? Sebab dia masih lagi mengekalkan kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dan amalannya tadi itu rosak kerana dia inginkan riak, nak tunjuk pada orang semata-mata. Amalan tadi riak tadi membatalkan amalannya secara amalannya tadi. Amal kebaikannya tadi tak diterima langsung oleh Allah Subhanahu wa taala kerana tiada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah tolak kesemuanya kerana memang sejak pada awal dia berniat untuk melakukan amal ibadah untuk manusia dan dia tidak membersihkan amalannya daripada kekufuran sehingga akhirnya amalan begini tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini selesai keadaan pertama. Keadaan kedua, sekiranya seseorang itu memiliki dua dorongan dalam beramal sejak daripada awal. Ada dua dorongan, dua keinginan. Jadi yang tadi memang nak menunjuk. Yang ni memang nak solat. Sambil solat, pada masa sama dia juga nak tunjuk kepada orang lain. Dia ikhlas. Dia inginkan wajah Allah. Dia solat, dia jadi imam kerana dia tahu bahawa solat ini salah satu amal ibadah yang utama. Mengimamkan solat satu amal ibadah. Apatah lagi dia orang yang layak. Pada masa sama, niatnya juga ingin manusia memujinya. Artinya ada dua niat. Iaitu menginginkan wajah Allah dan pujian manusia sejak dari awal. Kemudian dia tidak berusaha membersihkan niatnya dari riak. Artinya memang buat dia kekal konsisten dengan riaknya. Maka pandangan yang kuat bahawa amalan seperti ini juga ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Beza dengan yang pertama. Yang pertama langsung tak ada kerana Allah. Itu memang buat kerana manusia. Yang ni sejak pada awal dia nak dapatkan dua-dua. Dapatkan nak wajib, nak pahala daripada Allah, nak wajah Allah pada sama dia juga nak pujian manusia. Jadi hakikatnya orang begini tidak ikhlas. Sebab itulah pandangan yang kuat terhadap amalan sejenis begini sama seperti kategori yang pertama. Sama seperti kategori yang pertama, keikhlasannya itu tidak diterima kerana keinginan dia untuk dapat wajah Allah tak diterima kerana sebenarnya dia telah mencemarinya sejak pada awal dengan kehendak yang lain. Ini keadaan yang kedua. Keadaan ketiga, sekiranya seseorang itu beramal ikhlas semata-mata kerana Allah. Kebanyakan orang Islam itu dapat ibadah kerana Allah lah. Namun timbul perasaan riak kemudian. Tengah solat baru timbul perasaan riak. Ketika nak memang nak cari ketika round cari orang miskin atau pergi cari orang yang nak dibantu, bantu mangsa banjir dan sebagainya, memang ikhlas, memang nakkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Namun kadang-kadang penyakit riak itu timbul ketika sedang melakukan amal tersebut atau ketika ingin memulakan amal tersebut. Bila perasaan riak datang kemudian setelah pada asalnya amalan tersebut dilakukan kerana Allah Subhanahu wa taala, kemudian bila dia tahu, dia sedar perkataan ini, dia sedar keadaan ini, maka dia berusaha sedaya upaya menolak perasaan riak tersebut. Tolak perasaan riak daripada diri dia. Riak yang seumpama ini tidak merosakkan amalan tersebut secara keseluruhan. Maksudnya riak tadi tidak membatalkan amalan tersebut. Amalan itu tidak ditolak, diterima, namun ia merosakkan mutu amalan tersebut. Merosakkan kualiti amalan tersebut. Untuk rosakkan amal ditolak, tidak. Tapi oleh kerana ada riak, dia merosakkan mutu amal.
Rosak artinya kurang mutu. Jadi kurang bermutu amalannya. Hendaklah riak yang seumpama ini tidak merosakkan amalan secara keseluruhan, malah usahanya menolak perasaan riak. Usahanya menolak perasaan riak adalah termasuk dalam usaha mujahadah dan beribadah. Jadi ini iman orang awam, begini keadaannya seperti kita ni, kita semua keadaannya begini. Jadi kita bila datang perasaan riak ketika beramal ibadat, hendaklah kita sedaya upaya tolak. Bila kita bersungguh-sungguh menolak riak tersebut, di sini kita dapat pahala mujahadah. Lewat pahala mujahadah dan beribadah. Adakah riak tadi mempengaruhi amal ibadat? Amal riak tadi datang tidak menjadikan amal itu hilang, namun hilang pahalanya. Namun ia kurang mutu, kurang kualiti. Riak akan menjadikan amalan tersebut kurang sempurna mutunya berbanding dengan orang-orang yang mampu beramal ikhlas semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun kita kata amalan dia ni amalan tidak rosak, tidak menyebabkan Allah tolak amal dia, namun kualiti mutu amal, kualiti ataupun mutu amalannya tetap tidak sama seperti orang-orang yang ikhlas kepada Allah semata-mata sejak daripada awal, iaitu golongan al-mukhlasin, golongan yang betul-betul ikhlas dan tidak lagi dihinggap oleh penyakit-penyakit syirik dalam amalnya. Ataupun ketika waktu tertentu dia orang biasa, tapi waktu tertentu dia mampu beramal semata-mata ikhlas kerana Allah, sudah pastinya orang yang begitu kualiti amalnya tak sama dengan orang-orang yang masih lagi berada dalam keadaan bermujahadah dalam melakukan amal solehnya, bermujahadah dalam menolak perasaan riak yang ada pada diri. Okey, ini tiga keadaan amal soleh yang ditimpa dengan riak. Manakala keadaan keempat kita tak sebut, iaitu orang yang beramal sejak berawal syirik, mana riak, dia perasaan ada riak tapi diputuskan dibuang perasaan riak sebelum beramal, sehingga ikhlas pada Allah sejak berawal, dia termasuk dalam keadaan orang-orang yang beramal ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, apa kesan buruk daripada perlakuan syirik? Kalau sebut kesan buruknya apa? Kalau syirik, kita tengok kepada ayat-ayat Quran dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu Wa Taala memperingatkan kaum muslimin tentang bahaya riak. Riak yang kita katakan syirik. Yang mana kalau riak itu berkaitan dengan menyebabkan dia berpura-pura dalam beriman, yang riak yang seperti riak yang dilakukan oleh kaum munafik, di sini jadi syirik akbar. Ini tidak syak dia seperti munafik kekal selamanya dalam neraka. Namun riak yang dikatakan riak yang syirik kecil ialah riak dalam amalan. Orangnya akidahnya masih ikhlas kerana Allah, inginkan wajah Allah, dia bukan berpura-pura masuk Islam, orang Islam, cuma amalannya sama seperti amalan orang munafik pada setengah keadaan, iaitu dia menginginkan pujian dan pandangan manusia. Okey. Allah Subhanahu Wa Taala memperingatkan kaum muslimin tentang bahaya riak yang boleh menghapuskan pahala amalan pelakunya secara keseluruhannya. Riak ni tahap mana dia boleh hapuskan amal? Riak yang besar atau riak yang semata-mata riak itu dibincangkan, dia akan menghapuskan semua amalan. Allah berfirman, Allah Taala, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Ini ayat untuk orang yang beriman. Allah kata, wahai orang-orang beriman, jangan kalian batalkan atau jangan kalian jadikan amalan kamu terbatal. Amalan apa? Sadaqatikum. La tubtilu sadaqatikum. Jangan kalian batalkan pahala amal soleh kalian bil manni wal adha, dengan mengungkit amalan tersebut, wal adha, atau menyakiti. Dah bagi dengan baik, kemudian ungkit balik, buat dengan sempurna, kemudian ungkit. Bila dia ungkit balik satu amalan yang pernah dilakukan ikhlas kerana Allah, dia jadi apa? Dia akan kurangkan, akan membatalkan amal
mendatangkan pahala amal, atau kita kata mengurangkan. Betul, bila berarti boleh kurangkan. Dan kadang-kadang boleh hilang terus. Seperti mana yang Allah nak bayangkan, kalau kita dia membatalkan, artinya kadang-kadang seorang yang mengungkit amalnya boleh hilang terus. Seperti mana konteks ayat yang dibincangkan di sini. Wal adha, dan jangan bagi dalam keadaan menyakiti orang yang menerima pemberian kita tersebut. Bagi dengan baik, supaya orang yang terima pemberian kita juga menerima dengan baik. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha kalladhi yunfiqu malahu ria'an nas. Yang tadi ni ayat perintah Allah, larangan Allah terhadap orang beriman agar tidak mengungkit dan tidak memberi dalam keadaan menyakiti orang yang diberi. Kemudian Allah kata seperti. Seperti artinya ini sifat orang munafik. Kalladhi yunfiqu malahu ria'an nas. Seperti ada satu golongan yang menafkahkan hartanya untuk riak, untuk memperlihatkan manusia semata-mata. Ini orang munafik. Allah kata jangan ungkit sedekah kalian, jangan sakiti orang sakiti orang lain, sakiti penerima ketika memberikan pemberian. Jangan jadi seperti golongan yang memberikan hartanya semata-mata ria'an nas. Dia nak riak dan tunjukkan kepada manusia. Wala yu'minu billahi wal yaumil akhir, dan dia tidak beriman dengan Allah dan hari akhirat. Ini munafik betul lah. Famathaluhu, maka perumpamaan lelaki yang munafik tadi, kamathali safwanin alaihi turab, seperti batu-batu yang ditutupi oleh tanah. Batu kalau dalam tanah tu ada dah nampak tanah ke atas, iaitu tanah yang diharapkan dapat menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, menumbuhkan, boleh dijadikan sebagai tempat untuk menanam. Untuk menanam. Allah kata safwan alaihi turab, seperti batu licin yang ada di atasnya tanah. Nampak tanah? Nampak tanah ke atas. Orang pun harap batu ni tadi akan menumbuhkan hasil. Maka dituailah benih-benih tumbuhan di atasnya. Jadi dia bersedekah. Keadaan seperti orang bersedekah yang mengungkit amalnya atau kerana bersedekah hanya kerana riak, seperti orang yang menanam tumbuhan di atas tanah yang menutupi batu yang licin. Jadi nampak macam tanah, tapi hakikatnya bawahnya adalah batu yang licin, safwan, bukan batu yang merekah yang boleh mengeluar, boleh menahan tanah, batu yang licin. Fa asabahu wabil, kemudian batu tadi ditimpa dengan wabil, dengan hujan yang lebat. Fatarakahu salda, dengan hujan turun tadi menyebabkan batu tadi, tanah tadi hilang, hanya tinggal batu yang licin tadi. La yaqdiruna ala syai', tidak berbaki tanah pun di atasnya. La yaqdiruna ala syai'in mimma kasabu, tak, tanah pun tak ada, dan sudah tentu benih yang ditanam juga tidak ada. Allah kata orang yang buat amal soleh, amal soleh itu dia tanamlah, dia nak pahala di atas tanah yang dia amal soleh dalam yang mana dalam hatinya itu tidak ikhlas kepada Allah, seperti batu yang tertanam dalam tanah yang mana zahirnya tadi tanah hanya dilihat secara zahir, namun amalan tadi amalan yang tidak disari dengan ikhlas. Amalan tadi akan ditimpa dengan, bila dia ungkit, bila dia tidak ikhlas, bila dia buat sesuatu, bila dia tidak taubat pada Allah atau doa supaya Allah terima atau Allah islahkan hati dia, keadaan itu seperti hujan yang turun bawa tanah yang berada di atas batu tadi, sehingga batu tadi hanya batu licin, hanya tinggal batu. Itulah keadaannya. Wallahu la yahdil qaumal kafirin. Allah tidak memberi hidayah kepada kaum kafir. Di ayat ni Allah tak cerita tentang keadaan orang yang beriman sedekah jadi macam tu. Allah tak kata orang beriman pahala mereka hilang seperti batu tadi.
Tapi Allah kata, wahai orang beriman, jangan kamu batalkan amalan kalian macam orang-orang begitu. Jadi orang beriman, amalnya masih ada. Jangan ungkit, jangan menyakiti. Dikhawatiri kesan daripada dia riak tadi, atau mengungkit, atau menyakiti. Saat ini, kesannya seperti orang yang riak. Riak yang semata-mata inginkan wajah manusia seperti mana yang dilakukan oleh kaum munafik. Ini bahaya. Yang pertama, dihapuskan amalan, ini riak. Jadi riak yang munafik buat ni, riak yang betul-betul tidak ada kebaikannya langsung. Tidak kekal langsung kebaikannya. Allah SWT juga berfirman, ni riak yang dalam konteks golongan munafik. Riak orang beriman, ya, orang beriman, riak yang dia berlaku dalam 3 keadaan yang kita bincangkan di atas. Allah berfirman dalam ayat yang lain, innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Seseorang munafik dia cuba buat tipu daya terhadap Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah pun lakukan tipu daya terhadap mereka. Allah Subhanahu Wa Taala akan membalas tipu daya yang dilakukan oleh seseorang. Ini antara sifat kesempurnaan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah membalas kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang jahat. Allah Subhanahu Wa Taala membalas tipu daya yang dilakukan oleh orang-orang yang menipu daya manusia. Ada golongan munafik, dia nak tipu Allah Subhanahu Wa Taala dan tipu orang beriman dengan apa? Dengan banyak beramal soleh atau beramal soleh di depan mereka. Sebab tu apa yang berlaku? Orang beriman ketika mereka bangun solat, mereka bangun dalam keadaan hati yang tenang, khusyuk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hasil daripada solat mereka dapat dilihat pada diri mereka, hati jadi makin tenang, amal jadi makin baik, urusannya lancar dan sebagainya. Tapi orang munafik tak. Sejak berawal lagi oleh kerana hatinya itu, sejak berawal lagi dia akhlak kepada Allah, apa yang berlaku ketika dia solat, Allah wa idza qamu ila shalah qamu kusala. Kalau dia bangun untuk solat, dibangun dengan keadaan sangat malas. Yura'unan nas, puncanya sebab mereka ni nak tunjuk pada manusia. Dia bukan nak solat, tapi dia tunjuk pada manusia. Dia tunjuk pada manusia. Orang yang begini, yang buat satu amal soleh untuk riak dan tunjuk pada manusia, Allah kata, wala yadhkurunallaha illa qalila. Mereka ni tak ingat pada Allah kecuali sedikit. Artinya golongan munafik ingat pada Allah sebab mereka beramal. Amal itu ada nilainya. Namun amalan mereka hilang. Dikata sedikit yang tidak memberi manfaat kepada dirinya apabila amal tadi tidak disertai dengan keikhlasan. Okey. Amal ibadah yang ikhlas hanya mampu dilakukan oleh orang beriman. Jadi orang munafik, orang kafir tak mampu beramal. Yang mampu amal yang ikhlas orang beriman. Kerana mereka hanya mengharapkan balasan Allah dan kehidupan, hanya mengharapkan balasan daripada Allah SWT. Dan kehidupan dunia mereka hanyalah dijadikan jambatan untuk menuju kepada kebahagiaan di akhirat. Ini orang-orang yang beriman. Orang beriman, ini mereka yang mampu solat dengan tenang, mampu beramal soleh dengan ikhlas. Kerana mereka ini, mereka ketika beramal, mereka hanya harapkan wajah Allah, dan dunia ini bagi mereka hanyalah jambatan untuk menuju hari akhirat. Hanyalah perantaraan untuk menuju hari akhirat. Jadi orang begini Allah berfirman, Allah kata dalam surah Kahfi ayat terakhir, Allah kata, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falya'mal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada." Maka barang siapa yang mengharapkan pertemuan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, maka hendaklah dia beramal dengan amal soleh dan dia tidak mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala dengan sesuatu pun dalam ibadahnya. Dia tidak mensyirikkan dengan Allah, mensyirikkan Allah dengan sesuatu sekalipun dalam amal ibadahnya. Dalam hadis Nabi, antara kisah buruk dalam hadis Nabi yang lain, Nabi sebut daripada wa'an Jundub, sebenarnya kalau sebut Jundab itu pun benar, Jundub pun boleh, lebih fasih, lebih betul disebut Jundab. Wa'an Jundab bin Abdullah al-Bajali radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man yusammi'illahu bih wa man yura'illahu bih. Barang siapa yang buat sesuatu kerana sum'ah, dia nak orang dengar, pasti satu hari Allah akan bocorkan, Allah akan perdengarkan
niatnya kepada manusia, sama ada di dunia ataupun akhirat. Wa man yura'i, dan orang-orang yang melakukan riya, yura'illahu bih, Allah akan perlihatkan. Riya artinya buat amal soleh dan sembunyikan niat yang tidak baik. Allah akan bongkarkan, Allah akan perlihatkan akan Allah bongkarkan isi hatinya. Kadang-kadang berlaku di dunia, kadang-kadang berlaku di hari akhirat. Apakah contoh bila hadis yang menunjukkan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala akan tunjukkan isi hati mereka di hari akhirat adalah hadis Nabi SAW. Hadis yang terkenal, saya yakin semua kita dah pernah dengar hadis yang agung ini, yang sangat menakutkan seluruh orang-orang yang melakukan amal soleh, sekiranya amal soleh mereka jadi ikhlas pada Allah, iaitu hadis an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna awwalan nasi yuqda yaumal qiyamah alaihi rajulun istushhida fa utiya bih fa'arrafahu ni'amahu fa'arafaha faqala ma 'amilta fiha qala qataltu fika hatta istushhidtu qala kadhabta walakinnaka qatalta li ay yuqal jari'un faqad qila. Kata Abu Hurairah daripada Nabi SAW, sesungguhnya orang yang paling awal orang yang paling awal sekali yang akan dibicarakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala hari akhirat dan akan dipertontonkan di depan seluruh manusia dan dia diperlihatkan amal solehnya, maka dia mengenali bahawa itu dia amal soleh yang pernah dilakukan. Maka Allah pun bertanya, "Fama amilta fiha?" Apa yang kamu lakukan ketika itu? Dia kata, "Qataltu fika hatta istushhidtu." Aku berjihad fi sabilillah. Aku berjihad fi sabilillah sehingga aku dibunuh dan aku syahid kerananya. Qala, Allah berkata, "Kadzabta." Kamu berdusta. Walakinnaka qatalta li ayyuqal jari. Tapi kamu ni berperang untuk orang puji kamu sebagai seorang yang berani. Faqad qila, dan memang orang dah puji pun apa yang kamu buat. Apa yang berlaku? Allah kata, "Tsumma amara," Nabi kata, "Tsumma amara bihi fasuhiba ala wajhihi hatta ulqiya fin nar." Maka diperintahkan, itu mereka malaikat untuk bawa dia fasuhiba ala wajhihi, maka ditarik wajahnya, tarik dengan muka, diangkat, ditarik wajah dengan muka. Orang begini sebab dia inginkan wajah selain wajah Allah Subhanahu Wa Taala. Fasuhiba ala wajhihi, maka ditarik wajahnya hatta ulqiya fin nar, sehingga dilempar ke neraka, wa'iyazbillah. Ini laki pertama. Yang kedua, Nabi kata, wa rajulun ta'allama al-ilma wa 'allamahu wa qara'a al-Qur'an fa utiya bih fa'arrafahu ni'amahu fa'arafaha. Lelaki yang kedua ini, Allah kata lelaki yang belajar ilmu agama, belajar ilmu dan mengajarkan kepada manusia. Dia belajar ilmu dan mengajarkan kepada manusia. Kemudian didatangkan pada hari akhirat dan diperlihatkan kepadanya amal solehnya. Dia pun tahu amal soleh itu dia telah lakukan dan disedar. Maka Allah tanya pada dia, "Sama amilta fiha?" Kamu amal untuk apa? Kamu buat apa yang kamu buat? Qala ta'allamtul ilma wa 'allamtuhu wa qara'tu fikal Qur'an. Aku belajar ilmu dan aku ajarkan dan aku baca Al-Quran untuk kamu ya Allah, kerana ingin wajahmu ya Allah. Qala kadzabta, kamu berdusta. Walakinnaka ta'allamta al-ilma liyuqala 'alimun wa qara'ta al-Qur'ana liyuqal huwa qari' faqad qil. Akan tetapi kata Allah Subhanahu Wa Taala, kamu belajar ilmu untuk dikatakan sebagai seorang alim
dan kamu baca Quran untuk dikatakan sebagai qari, maka diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, thumma amara bi fasuhiba ala wajhihi hatta ulqiya fin nar. Maka ditarik wajahnya, ditarik dengan wajahnya sehingga dicampakkan dalam api neraka. Ketika warajulun wasa'allahu alaihi wa atahu min asnafil mal kullihi, lelaki yang Allah luaskan pemberiannya kepada dia, Allah luaskan rezekinya, Allah berikan pelbagai jenis pemberian harta, kemudian dia dibawa di mahsyar, maka diperkenalkan amal soleh yang dilakukan, nikmat-nikmat yang diberikan kepadanya. Allah bertanya, fama amilta fiha, apa yang kamu buat dengan harta-harta tersebut? Qala ma taraktu min sabilin tuhibbu an yunfaqa fiha illa anfaqtu fiha. Kata lelaki ni, aku tidak tinggalkan ma taraktu min sabilin, tak ada satu jalan pun yang aku tinggalkan bila aku ketahui tuhibbu ay yunfaqa fiha, bila aku tahu bahawa kamu suka supaya orang nafkahkan padanya, illa anfaqtu fiha lak, kecuali aku akan menafkahkan kepadamu ya Allah. Ni lagi dia kata kepada jawab kepada Allah Subhanahu taala. Allah kata apa? Qala kazabt, kamu berdusta. Walakinnaka fa'alta liyuqal huwa jawad, akan tetapi kamu buat untuk dikatakan kepada kamu seorang pemurah, jawad. Faqad qil, dan ini pun yang telah dikatakan kepada kamu. Thumma amara bihi fasuhiba ala wajhihi thumma ulqiya fin nar. Kemudian diperintahkan dengannya, iaitu malaikat diperintahkan dengannya untuk malaikat tadi menarik wajahnya, kemudian dicampakkan dalam api neraka Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah berkaitan dengan riya. Riya yang mana? Riya yang dikhawatiri oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kerana riya ini kadang-kadang bawa kepada masalah yang sangat besar, iaitu tak diterima langsung amal yang dilakukan. Amalan seseorang tidak diterima, malah dihukumkan pelakunya dengan neraka. Bukan kerana dia beramal, namun kerana amalnya tak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dibuat amalan tersebut kerana ingin wajah saudara Allah, maka Allah perintahkan supaya ditarik wajahnya dan dibuang dicampakkan, ulqiya artinya dicampakkan dalam api neraka. Dan hadis-hadis asar-asar berkaitan dengan syirik khafi ini, syirik yang sembunyi dekat dengan riya, sangat banyak. Kita ada qaul Abu Daud As-Sijistani, qaul Ibn Battal, kita ada qaul Abu Al-Abbas Al-Qurtubi, Ibn Rajab Al-Hambali, Ibn Mulaqin. Kita tengok pula ada Ibn Hajar Al-Haythami, tadi Asqalani Al-Haythami dan sebagainya. Semua sekali membincang sampai daripada Syekh Sa'di pada zaman kemudian, semua telah pun bincangkan tentang bab ikhlas secara detail. Tuan-tuan boleh rujuk dalam kitab-kitab mereka, dan kitab-kitab tafsir dari ulama-ulama yang kita sebutkan tadi berkaitan dengan ayat-ayat yang telah kita bacakan dalam kelas kita. Jadi ini secara umum berkaitan dengan riya, dan kita pergi kepada kita baca soalan-soalan yang dikemukakan insya-Allah sebagai respon terhadap apa yang tuan-tuan tanya insya-Allah. Siapa ada soalan boleh typekan di bahagian komen dan tanyakan. Ustaz, Silakan. saya nak tanya. Seelok-elok ni kita sembunyikan ibadat kita tu kan, tapi kalau kita buat tu macam tu lah, kita buat solat sunat ke, seelok-eloknya kita sembunyikan ibadat kita kan Ustaz kan? Seelok-eloknya kita sembunyikan amal ibadat. Okey. Tapi kalau kita buat tu, tapi kita bukan niat untuk menunjuk, tapi kita nak jadikan ikutan. Contohnya ahli keluarga kita, bila kita solat sunat, jadi mungkin suami kita ikut, jadi ataupun ahli keluarga kita lain ikut. Adakah dikira sebagai riak? Dan boleh tak Ustaz bagi tahu cara untuk bersihkan niat dari riak tu? Mungkin sekadar istighfar dah ke, ataupun ada cara lain lagi? Okey. Terima kasih atas soalan yang sangat cantik.
Ini berkaitan dengan urusan berkaitan dengan amal soleh yang dizahirkan kerana kemaslahatan, kerana tujuan maslahah tertentu. Sudah pasti kerana nas tidak salah amalan tersebut, malah kemaslahatan tadi, apa yang dibuat tadi untuk mengajak manusia kepada kebaikan atau mengajar mereka cara melakukan kebaikan. Kadang-kadang orang yang tak beramal jadi tak tahu, memang dia tak tahu pun. Dia tak tahu pun kena sujud syukur bila dengar berita. Dia tak tahu pun kena bagi bantuan pada rumah tertentu sebab dia pun sibuk dengan urusan dia. Dia tak tahu. Pertama tujuannya untuk mengajarkan. Yang kedua tujuannya untuk memberi galakkan. Orang tu tahu semua tapi tak ada siapa nak mula, dia tak buat. Memberi galakkan. Jadi sama ada mengajarkan atau memberi galakkan atau buat sesuatu kerana ingin menzahirkan syiar. Zahirkan syiar. Kita tengok kawasan rumah kita tak ada siapa takbir bila dekat dengan hari raya. Takbir tidak, apa tidak, kita pun takbir dengan kuat. Tujuannya memang semata-mata untuk menzahirkan syiar Islam. Jadi amalan-amalan yang dizahirkan atas sebab yang dibenarkan syarak sudah pasti tidak merosakkan amal soleh. Syaratnya hendaklah dia mengikhlaskan amal ibadahnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mana dia bukan kalau datang perasaan ketika niat asalnya betul, kemudian datang perasaan, dia hendaklah memutuskan, jangan layan perasaan tersebut, kembali kepada Allah, minta tolong kepada Allah. Ya Allah Tuhanku, berikan aku keikhlasan dalam beramal. InsyaAllah tidak ada masalah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Tuan Hajidin. Yang nak tanya Ustaz dua benda ya Ustaz. Yang Silakan. pertama yang 3 orang yang akan diadili di akhirat esok. Ustaz kata mereka akan dituntuni oleh orang ramai. Siapa tu orang ramai Ustaz? Mereka akan diperlihatkan. Diperlihatkan kepada oleh orang manusia, ramai. kepada seluruh manusia. Oh, yang berbilion-bilion lah ya. Ya saya. Ya. Soalan kedua ialah ada hadis yang katakan syirik yang paling Nabi takut ialah syirik kecil, iaitu Ya, saya. riak. Boleh Ustaz bagi pengisian sikit kenangan ni? Bagi syirik kecil ni, riak. Pasal apa Nabi kata syirik yang dia takut ialah syirik kecil, iaitu riak. Ya, saya. Itu yang kita sebutkan di nota kita yang awal sekali. Mana di bahagian awal sekali kita tengok semula insya-Allah. Hadis Nabi SAW, Nabi paling takut terhadap umatnya adalah syirik yang kecil. Ini dia. Ya. Hadis ni. Ya. In akhafu ma akhafu alaikum syirkul asghar, qalu ya Rasulullah wa ma syirkul asghar, qala ar-riya. Nabi takut amal riya. Dan riya yang sudah pasti masuk syirik asghar ialah orang beramal semata-mata untuk pujian manusia atau wajah manusia. Ini jelas masuk dalam hadis ni. Ini keadaan hukum. Tuan Jabir tengok pada kita bincang tadi, riak yang semata-mata, ada 3 keadaan. Keadaan pertama yang memang riak buat sesuatu kerana manusia, dari awal hingga akhir, itulah riak yang Nabi maksudkan, jelas. Yang kedua, sejak pada awal dia ada dunia. Dia nak ikhlas pada Allah, dia nak amal dapat pahala pada masa sama, memang dia nak tunjuk pada manusia, supaya manusia puji dia. Zahirnya dia tidak ikhlas. Yang orang begitu juga amalan ditolak, ialah syirik asghar. Dan yang ketiga, riak, seorang yang beramal soleh kerana Allah Subhanahu Wa Taala semata-mata, kemudian timbul perasaan riak. Inilah dia golongan keadaan begini tidak akan ada orang terlepas. Semua orang akan kadang-kadang, sebab syaitan ni akan sentiasa memberikan waswasah, berikan bisikan kepada kita, menyebabkan ada ruang kosong sahaja, ada peluang syaitan akan timbulkan perasaan riak dalam amal ibadah kita, dalam hati kita ketika kita beramal ibadat. Betul, keadaan begini ialah keadaan orang Islam secara umum. Cuma kita diminta untuk tingkatkan kualiti supaya kita beramal betul-betul kerana Allah sehingga sampai pada level kita tidak lagi diganggu oleh penyakit riak. Jadi keadaan begini, keadaan orang yang orang beramal ibadah semata-mata ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian timbul perasaan riak, dilawan perasaan riak dia, kemudian ada riak dihilang, kadang datang balik lawan lagi sebagainya. Ini tidak merosakkan amalnya secara keseluruhan, namun kita kata merosakkan mutu kualitinya. Merosak artinya mengurangkan sedikit mutu kualitinya berbanding dengan orang beribadah kepada Allah dengan sebenar-benarnya, yang tidak langsung ditimpa dengan penyakit riak.
Di keadaan ini, keadaan orang mukmin secara umum. Keadaan orang yang beramal ibadah langsung tak ada tidak ada perasaan riak sebagainya, itu sudah pastinya keadaan nabiyin, siddiqin, orang-orang yang mulia di kalangan nabi-nabi, rasul-rasul dan juga orang-orang soleh yang mencapai level tinggi dalam amal ibadat. Manakala kita seorang orang mukmin akan berdepan dengan penyakit riak dari semasa ke semasa. Semoga Allah jadikan gangguan riak tadi itu menjadikan salah satu daripada jalan kita dapat pahala mujahadah. Pahala mujahadah. Ini usaha mujahadah. Dapat pahala dalam bab mujahadah. Itu berusaha bersungguh-sungguh beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sama keadaannya seperti orang kita cerita tentang orang yang baca Quran. Baca Quran ni, ada orang yang baca Quran lancar. Alhamdulillah levelnya mutu bacaan dia sempurnalah. Sempurna. Tapi kalau dia baca dengan merangkak, dia terus bermujahadah. Dia dapat orang yang bermujahadah dapat pahala. Dan keadaan kita tahu bahawa kualiti bacaannya tak sama dengan kualiti bacaan orang yang telah pun mahir dan baca Quran. Itu maksud dia tidak merosakkan amal, tapi dia merosakkan kualiti dan merosakkan tidak menjadikan pahala. Dia ditolak amalannya diterima, amalannya tidak rosak kerana dia berusaha lawan perasaan riaknya dan dia dapat pahala dengan ibadahnya, namun kualiti amalnya tak sama dengan kualiti orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala secara ikhlas tanpa ada sebarang niat yang lain. Ada soalan chat. Boleh kita katakan fitrah ni riak ni fitrah manusia ya? Riak ini masalah khilaf di kalangan ulama berkaitan dengan perkara riak, adakah dia penyakit yang tarik, penyakit yang datang ataupun dia adalah fitrah. Zahirnya rajih dalam masalah ini, penyakit hati adalah penyakit, dia bukan fitrah, dia bukan Allah ciptakan dengan penyakit. Manusia lahir dalam keadaan fitrah, seperti fitrah Islam. Cuma perasaan ini, penyakit ini ada ruang-ruang dalam hati kita, ada kecenderungan tertentu yang memudahkan. Sebab tu penyakit ini bagus atau Haji saya gabungkan dengan soalan pada Puan Aznira. Tanya di situ yang saya nak baca tadi, riak ni penyakit hati atau bisikan syaitan Ustaz? Riak penyakit hati atau bisikan syaitan? Hati yang sempurna, hati yang terselamat daripada riak, hati yang asal. Namun Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan tiap-tiap seseorang itu ada qarin bersama dengannya, iaitu syaitan yang lahir dengannya dan duduk dengannya, yang kerjanya membisikkan amalan-amalan yang jahat dalam membisikkan sesuatu yang boleh merosakkan amalan seseorang ataupun mengajar manusia melakukan perkara yang jahat. Qarin ni pun dia lahir bersama kita, otak dia pun dan kemampuan dia lebih kurang dengan kita. Cuma dia sentiasa membisikkan. Kalau budak kecil terfikirlah buat jahat cara budak kecil, orang tua terfikir buat kejahatan gaya orang tua sebagainya. Qarin. Penyakit ini, mana tempat hati kita ni, kaul dalam bab ni, adakah dia penyakit yang sedia ada atau tidak? Ada dua kaul. Kaul pertama mereka katakan bahawa hati manusia asalnya bersih, kemudian ditimpa dengan penyakit. Kaul ini mereka katakan bahawa tazkiyatun nafs hukumnya adalah wajib ke atas orang timpa penyakit, bukan untuk semua orang. Semua orang asalnya suci, kemudian baru ditimpa dengan penyakit hati. Ini kaul jumhur. Al-Imam Ghazali rahimahullah, beliau berpandangan bahawa semua orang ada penyakit ini. Semua orang takkan terlepas daripada penyakit hati. Sebab tu Imam Ghazali mengatakan bahawa tazkiyatun nafs, penyucian jiwa, sucikan jiwa itu adalah fardu ain terhadap seluruh manusia, siapa sekalipun. Yang mana yang rajih? Mana pandangan yang kuat? Yang rajih adalah pandangan umum jumhur yang mengatakan bahawa manusia pada asalnya tidak lahir dengan fitrah. Fitrah di sini artinya tidak berpenyakit, walaupun ada potensi, tapi tidak berpenyakit dengan penyakit tersebut. Jadi riya adalah penyakit dalam hati. Jadi daripada situ kita tengok pada soalan Puan Nur Aznira, riya ini penyakit hati atau bisikan syaitan Ustaz? Asalnya bisikan syaitan sekiranya kita ikuti dan dibiasakan
Bila amal baik bila buat, hati kita makin bersih. Amal buruk kita buat, hati makin jadi kotor. Bila hati kita kotor, akhirnya bila dah terlalu kotor, maka jadilah penyakit yang susah dibendung. Sebab tu kita jadi kaul jumhur mengatakan bahawa penyakit hati adalah penyakit yang datang, bukan sedia ada dalam hati. Itu kaul yang lebih tepat. Sebab tu kita bab riak, dalam mensyarahkan riak tadi, kita ada bahagian ketiga. Salat kerana Allah, ikhlas kerana Allah. Riak tu datang kerana bisikan syaitan. Riak tu datang, bukan asal dalam hati manusia ada perasaan riak, sum'ah dan sebagainya. Wallahu alam. Wa jazakum khairan. Barakallahu fiik. Okay, ada soalan lagi daripada saya tak pasti. Puan juga puan daripada Puan Syairah. Ustaz boleh jelaskan apa cara untuk tidak melayan perasaan riak? Ada doa yang diamalkan ketika melawan riak itu? Doa-doa doa yang paling utama, doa yang Nabi ajar, Allahumma inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ini doa yang kita umum, doa yang umum untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Ajar kita untuk sentiasa ingat pada Allah. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, ya Tuhanku, bantu aku. A'inni, bantu aku. Ala zikrika, untuk sentiasa ingat padamu. Sentiasa ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allahumma inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, ya Tuhanku, ajarkan, bantulah aku untuk sentiasa mengingati kamu. Ini ala zikrika wa syukrika, dan sentiasa bersyukur pada kamu. Allahumma inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Dan supaya beramal ibadah padamu dengan ibadah yang berkualiti. Ini doa umum merangkumi segala perkara. Merangkumi segala perkara yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Amal ibadah kita lakukan dengan maksud ikhlas kerana Allah semata-mata. Buat sesuatu kerana Allah, termasuk juga memperelokkan amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini adalah doa yang umum. Dan juga doa yang masyhur, zikir pagi petang yang kita baca, mana khas untuk bab syirik. Allahumma inni a'udzubika min an usyrika bika syai'an a'lamuhu wa astaghfiruka lima la a'lamu. Atau kita selalu baca Allahumma inna na'udzubika an nusyrika bika syai'an na'lamuhu wa nastaghfiruka lima la na'lamu, dengan dhamir nun. Ya Allah, Allahumma inna na'udzubika an nusyrika bika syai'an na'lamuhu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Ya Allah, ya Tuhanku, ya Allah, ya Tuhan kami berlindung dengan kamu agar kami tidak melakukan syirik kepada kamu dengan sesuatu yang kami tidak sedar, dan aku memohon ampunan daripada-Mu daripada apa yang kami lakukan secara sedar. Ini juga khas untuk syirik. Allah sebut Allahumma inna na'udzubika an nusyrika bika syai'an na'lamuhu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Dan ada doa-doa yang lain, yang disebutkan. Ini yang terlintas dalam pemikiran saya, doa yang umum berkaitan dengan Allah. Mohon Allah perbaiki amalan kita secara umum. Dan yang kedua, mohon agar Allah Subhanahu Wa Taala lindungkan kita daripada melakukan syirik secara sedar dan tidak sedar, dan Allah ampunkan amal-amal yang kita lakukan secara kita sedar. Okey. Terima kasih pada Puan Nur Azmirah yang tolong bagikan teks doa Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Dan satu lagi Allahumma inna, Allah dalam doa yang kedua tu ada dua lafaz yang warid dengan lafaz dhamir Allahumma inni a'udzu bika min usyrika bika syai'an a'lamuhu astaghfiruka lima la a'lamu. Dan ada yang datang dengan lafaz jamak Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamuhu nastaghfiruka lima la na'lamu. Semuanya ini doa yang boleh kita amalkan insya-Allah. Harap menjawab. Barakallahu fikum. Jadi kalau soalannya macam mana caranya kita sendiri sentiasa ikhlas pada Allah, tolak segala perasaan ini,
Dan di samping kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah berikan keikhlasan dalam amal ibadah kepada kita semua. Wallahu alam. Okey. InsyaAllah jam kita dah pukul 4.30. Minggu depan insyaAllah kita akan bincangkan tentang bab beramal kerana mengharapkan dunia, dan juga kita akan bincangkan tentang bab tatayur. Sedikit kita sentuh tentang bab menginginkan atau bergantung kepada sebab, kerana kita dah sentuh dalam bab syirik akbar, dalam konteks syirik akbar. Perbincangan lebih kurang. InsyaAllah kita jumpa lagi pada minggu depan. Semoga Allah mudah urusan. Kita benar dekat dengan Ramadan. Kita akan habiskan kuliah kita semua Ramadan insyaAllah. Berbaki 3 kuliah lagi atau 2 lagi. 2 atau 3, berkemungkinan 3 kali insyaAllah. Sampai sini saja. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya mohon maaf, tadi saya di tempat luar agak terang tapi ada kanak-kanak ramai. Jadi takut berlaku sedikit gangguan, jadi saya masuk bilik. Bilik ni pula ada masalah lampu. Okey,